Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan guru. Hari ini saya akan berkongsi dua teknik PDP yang boleh menjadi alternatif dalam membantu rakan-rakan guru untuk melaksanakan PDP mata pelajaran sejarah di dalam kelas. Seperti mana yang rakan-rakan guru semua ketahui, terdapat pelbagai isu pembelajaran yang dihadapi oleh anak-anak murid kita di dalam kelas. Saya telah memperoleh isu-isu pembelajaran daripada pelbagai sumber. Antaranya, pemerhatian PDP di dalam kelas, sesi perkongsian dan sumbangsaran dengan guru-guru mata pelajaran sejarah, dan juga soal jawab bersama murid di dalam kelas. Antara isu-isu pembelajaran yang diperoleh, pertama, murid-murid tidak mengetahui dan memahami fokus yang perlu diberi perhatian dalam pembelajaran sejarah. Seterusnya, murid-murid sentiasa berpendapat bahawa pelajaran sejarah ini terlalu luas skopnya dan sukar untuk diingati. Seterusnya, murid-murid juga tidak dapat mengaitkan antara isi-isi yang dipelajari dengan fokus mata pelajaran sejarah. Dan antara isu pembelajaran seterusnya, murid-murid juga tidak dapat menggunakan perkara-perkara yang dipelajari untuk menjawab soalan. Selain daripada itu, terdapat juga isu yang penting, iaitu murid-murid tidak tahu menggunakan soalan yang dikemukakan secara berfokus dan berkesan. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan dua teknik PDP yang saya sebut sebentar tadi. Jom. Setelah menyaksikan paparan sebentar tadi, sekarang saya akan kongsikan pula cara pelaksanaan teknik kunci pesan dan teknik Bafagus dalam melaksanakan PDP di dalam kelas. Rakan-rakan sekalian, sebelum itu harus diingatkan bahawa cara pelaksanaan ini bukanlah suatu cara yang mutlak. Ini bermaksud rakan-rakan guru boleh mengimprovisasikan dahulu cara pelaksanaan ini atau teknik ini mengikut beberapa keperluan sebelum dilaksanakan di dalam PDPC di dalam kelas. Sebagai contoh, rakan-rakan guru boleh mengimprovisasikan teknik ini mengikut keperluan-keperluan seperti berikut, iaitu aras pencapaian kognitif murid, keperluan dari sudut kehendak sesuatu tajuk dan juga keperluan berkaitan kehendak soalan. Baiklah rakan-rakan,
Sekarang saya akan kongsikan cara pelaksanaan teknik kunci pesan dan teknik bafagus dalam pelaksanaan PDP di dalam kelas. Maksud fokus sejarah ialah kunci pesan. Oleh itu, dalam langkah pertama ini, guru-guru perlu memastikan murid-murid benar-benar mengetahui maksud kunci pesan dan perkara yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, kunci K untuk konsep yang mengandungi maksud dan latar belakang. O untuk orang yang mengandungi tokoh yang terlibat. Manakala CI, C iaitu cara dan ciri, mengandungi cara iaitu tindakan, usaha, urutan peristiwa dan langkah-langkah. Manakala ciri mengandungi sifat atau perkara tertentu berkaitan sesuatu. Begitu juga dengan pesan. PE, peristiwa, mengandungi perkara-perkara yang terjadi. Manakala S, sebab, ialah faktor, punca terjadinya sesuatu. Manakala An, kesan, mengandungi akibat atau impak sesuatu peristiwa. Rakan-rakan guru sekalian, langkah pertama ini amat penting dalam memastikan murid-murid kita benar-benar mengetahui dan memahami fokus dalam mata pelajaran sejarah. Oleh itu, digalakkan untuk guru-guru melakukan atau menggunakan konsep pengulangan dalam memastikan murid-murid sentiasa mengingati dan memahami fokus sebenar di dalam mempelajari sejarah. Setelah memastikan murid-murid benar-benar memahami dan mengetahui tentang fokus sejarah, iaitu kunci pesan dan perkara yang terkandung di dalamnya, guru-guru perlu menyesuaikan fokus sejarah ini dengan tajuk-tajuk atau bab yang hendak dipelajari. Dalam langkah kedua ini, guru-guru perlu membuat ketetapan fokus, yakni memilih kunci pesan yang betul-betul bersesuaian dan bertepatan dengan tajuk-tajuk dan bab yang akan dipelajari. Sebagai contoh, kemungkinan di dalam satu tajuk hanya 3 fokus sahaja yang diperlukan. Setelah mengenal pasti fokus-fokus yang betul-betul bersesuaian dan bertepatan dengan tajuk atau bab yang dipelajari, guru-guru bolehlah membantu murid-murid untuk mengenal pasti isi-isi yang berkaitan dengan fokus-fokus yang telah dipilih sebentar tadi dalam langkah yang ketiga. Dalam langkah ini, murid-murid perlu mengenal pasti isi-isi yang berkaitan berdasarkan kunci pesan, iaitu fokus sejarah yang telah dipilih sebentar tadi. Rakan-rakan guru, dalam melaksanakan aktiviti ini, murid-murid boleh menggunakan alat bantu belajar yang dikenal sebagai roda info. Sebelum saya teruskan dengan paparan roda info, semua rakan guru harus jelas bahawa roda info digunakan untuk memindahkan maklumat berkaitan 3 perkara penting yang dipelajari dalam PDPC sejarah. 3 perkara tersebut ialah: pertama, tajuk atau subtopik. Kedua, fokus iaitu kunci pesan. Untuk bahagian fokus, guru-guru mestilah membantu murid-murid mengenal pasti fokus yang berkaitan dan sesuai dengan tajuk atau subtopik. Dan seterusnya, yang ketiga, isi. Isi yang dimaksudkan di sini ialah maklumat-maklumat atau fakta-fakta yang berkaitan dengan fokus iaitu kunci pesan yang telah dipilih berdasarkan tajuk atau subtopik yang dipelajari. Maklumat ini merupakan fakta yang diperoleh daripada buku teks. Bulatan kecil berfungsi untuk menulis tajuk atau subtopik, manakala
bulatan sederhana pula berfungsi untuk menulis fokus, iaitu salah satu daripada elemen kunci pesan yang telah dipilih. Seterusnya, bulatan ketiga, iaitu bulatan paling besar, digunakan untuk menulis isi, iaitu maklumat atau fakta berkaitan elemen kunci pesan yang telah dipilih yang didapati daripada buku teks. Bulatan besar juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian kecil agar boleh dimasukkan info berkaitan huraian dan contoh kepada isi yang telah disenaraikan. Namun, harus diingatkan ia bergantung kepada fokus yang isinya mempunyai huraian dan contoh sahaja. Baiklah rakan-rakan, sekarang saya akan paparkan contoh roda info yang telah pun diisikan dengan maklumat. Maklumat ini merupakan fakta yang diperoleh daripada buku teks. Inilah contoh roda info yang telah dimasukkan maklumat. Maklumat yang dimasukkan boleh ditulis dalam pelbagai cara, sama ada dalam bentuk catatan ringkas ataupun ayat lengkap bergantung kepada kesesuaian dan kebolehfahaman murid-murid. Rakan-rakan guru sekalian, setelah melaksanakan ketiga-tiga langkah tersebut, seterusnya guru-guru bolehlah melaksanakan teknik Bafagus. Dalam teknik ini, murid-murid dilatih untuk menggunakan soalan yang dikemukakan secara berfokus dan berkesan. Oleh itu, soalan-soalan yang dipilih untuk digunakan atau diselesaikan oleh murid-murid mestilah soalan-soalan yang diadaptasi daripada soalan sebenar tetapi diolah mengikut tajuk yang telah dipilih ataupun menggunakan soalan daripada modul-modul yang telah disediakan. Sekarang, saya akan kongsikan bagaimana melaksanakan teknik Bafagus. Dalam pelaksanaan teknik Bafagus, murid-murid akan dilatih untuk mengetahui cara menggunakan soalan-soalan yang dikemukakan secara berfokus dan berkesan. Baiklah, dalam langkah pertama, baca, murid-murid dikehendaki membaca keseluruhan soalan dan arahan. Seterusnya, langkah kedua, faham, murid-murid dikehendaki membaca semula soalan dan arahan tersebut. Kemudian, murid-murid dikehendaki mencari atau mengenal pasti tajuk, garisi tajuk tersebut ataupun kurungkan, kemudian labelkan. Seterusnya, setelah mengenal pasti tajuk, untuk langkah yang ketiga, guna dan fokus, murid-murid hendaklah mengenal pasti kata tanya yang terdapat dalam soalan atau arahan, garisi dan tukarkan maksud kata tanya tersebut seperti mengapakah, kepada sebab, bagaimanakah, kepada cara dan lain-lain. Seterusnya, setelah mengenal pasti dan menukar maksud kata tanya, murid-murid mestilah mencari fokus soalan iaitu kunci pesan dan apa, siapa, di mana yang terdapat di dalam soalan atau arahan yang dikemukakan. Seterusnya, garisi atau kurungkan dan labelkan. Harus diingatkan rakan-rakan guru, langkah pertama hingga langkah ketiga perlu dilaksanakan di atas kertas soalan. Hal ini bagi membudayakan murid-murid untuk menggunakan soalan secara fokus dan berkesan dan untuk membudayakan mereka, membiasakan murid-murid untuk tidak gugup apabila berada di bilik peperiksaan. Seterusnya, dalam langkah yang keempat, murid-murid mestilah melihat semula
kata tanya dan perkara fokus yang telah dikenal pasti, digarisi dan ditukarkan maksudnya. Kemudian, murid-murid bolehlah menyenaraikan isi-isi yang diingati berdasarkan perkara-perkara fokus, siapa, apa, di mana yang telah dikenal pasti dalam soalan sebentar tadi. Baiklah rakan-rakan, setelah selesai melaksanakan keempat-empat langkah sebentar tadi, murid bolehlah mula menulis jawapan. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Namun begitu, saya akan meneruskan bimbingan secara individu dan kelompok bersama dengan guru-guru dari semasa ke semasa selepas ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton perkongsian saya sebentar tadi. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.